Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Untuk kita mulakan kelas pada pagi pada petang ni, kita mulakan dulu dengan umum kitab Al-Fatihah. Yakin? Oh. Okey, baik pelajar, kalau kita cikgu lihat daripada senarai kehadiran pelajar ataupun senarai pendaftaran, kita ada 57 orang 57 yang mendaftar. Okey, yang terakhir Elvis Majikun Elvis ada di talian Elvis? Ada cikgu. Elvis ada. Okey. Okey, baik pelajar. So hari ini kita perjumpaan pertama, jadi cikgu berhasrat kita akan bincang secara secara gambaran asas apa yang kita akan belajar daripada subjek ini. Jadi ramai yang keliru apa maksud personal bukan personality dia ada banyak yang keliru. Tapi sebenarnya nanti kalau kita faham sebenarnya kaunseling personal ni sebenarnya biasa digunakan sebagai employee counselling, counselling in workplace ataupun counselling organisasi lah. Jadi kita gunakan kaunseling personal ni sebab kita dah lama dulu kita guna personal ni untuk pekerja. Jadi nama tu tetap didaftarkan sebagai kaunseling personal. Tapi sebenarnya tiada beza pun dengan kaunseling di tempat kerja, kaunseling organisasi, kaunseling untuk pekerja. Cuma dalam subjek ni kita kena bezakanlah dengan kaunseling kerjaya. Sebenarnya beza dengan kaunseling kerjaya sebab kita ni, khusus kita ni UMT ni dia tidak sama macam khusus di UPM, dia tak sama dengan khusus di UC, UUM yang menawarkan counselor for education ataupun counselor pendidik dan kita adalah counselor organisasi. So UMT adalah counselor organisasi yang mana kita menawarkan perkhidmatan counselling untuk komuniti dan juga di organisasi. Tetapi tapi tak salah kalau kita tak salah kalau kita nak masuk dalam sektor pendidikan. Contoh macam sekolah-sekolah yang menawarkan, contohnya sekolah-sekolah di NGO, sekolah-sekolah private sector macam MRSM sendiri dia buka untuk kaunselor macam kita lah, kaunselor yang organisasi ni, tak ada masalah. Cuma kita kena ambil lah di PLI, maksudnya diploma lanjutan, diploma pendidikan lanjutan kita ambil supaya kita faham dari segi sektor pendidikan sebab kita lebih kepada pedagogi. Cuma kaunseling kita adalah lebih kepada organisasi. Itu sebab dulu nama dia kita panggil dia KORGA. Dulu kita panggil kaunseling, kita punya course ni dipanggil KORGA, kaunseling organisasi. Baik. So hari ni kita akan bentang sedikit apa-apa isu dan cikgu dalam sesi online ni kita akan cikgu akan sentiasa menyebut nama. Cikgu akan sentiasa menyebut nama dan kita lebih kepada perkongsian. Cikgu lebih suka kepada perkongsian dalam sesi online ni. Jadi itu sebab pelajar mesti ada di depan laptop ataupun komputer supaya cikgu panggil. Supaya kita akan ada perkongsian. Baik, untuk kelas ni cikgu lantik Aiman Muhammad Aiman sebagai ketua dan apa-apa ada isu cikgu rasa baik pelajar berhubung dengan dia. Sebab masalah cikgu bila you message cikgu secara personal, cikgu tak tahu you khusus apa. Sebab cikgu ada ajar subjek 3 3 subjek, kaunseling kerjaya, makmal dan juga banyaklah kelas-kelas lain. Jadi bila diorang personal message dengan cikgu tak tahu awak ni kelas apa. Nanti cikgu takut cikgu bagi info yang salah. Jadi kalau cikgu dah lantik Aiman untuk kelas awak melalui Aiman, jadi cikgu tahu okey, yang ni fokus kepada kaunseling personal. Pelajar bagi yang tu tolong mute mutekan awak punya audio. Dia akan mengganggu Okey, mutekan. Okey. Dia akan mengganggu sikit penjelasan cikgu. Okey. So ada apa-apa isu berkaitan dan kalau kelas ganti ke kelas ditunda ke secara online ni saya akan malu kepada Aiman lah. Dan kehadiran kelas pun untuk kehadiran kelas pun surat ke apa-apa surat MC ke ataupun surat berkecuali awak capture awak bagi Aiman lah supaya cikgu tahu okey yang ni daripada kelas personal. Kalau awak bagi cikgu secara personal, cikgu tak tahu awak ni dari kelas mana. Kan cikgu ramai pelajar jadi cikgu tak tahu dari mana. Jadi
mungkin nanti data-data yang cikgu simpan secara soft copy tu hilang. Jadi ada lebih baik kamu melalui ketua. Jadi cikgu tahu okey ini adalah kelas daripada kelas personal kan 3204. Okey, jelas setakat tu. Jadi kalau you hantar cikgu secara personal, bukan cikgu tak nak balas tau cikgu. Dan cikgu pun tak akan balas lah. Okay, kalau isu-isu tu berkaitan dengan subjek. Okay, boleh je raise kepada isu nanti ada isu, nanti cikgu ada masa nanti cikgu akan kita bincang. Okay, apa-apakah isu yang berkaitan dengan kelas kita akan bincang secara general supaya semua dapat maklum. Kalau ke personal memang cikgu tak akan layan lah. Cikgu dah declare awal. Sebab cikgu tak nak ada pertindihan maklumat dan cikgu takut cikgu salah faham. Nanti cikgu bagi maklumat salah pula. Cikgu ingat awak kelas saya ataupun makmal ataupun pelajar-pelajar yang dulu ataupun kerja internship ataupun praktikum. Jadi senang melalui ketua. That's why bagi cikgu, ketua sangat memain peranan kalau dalam kelas cikgu sebab kita ramai orang. Jadi cara untuk kita kontrol, cikgu rasa lebih baik seorang dengan ramai dengan seorang daripada seorang dengan ramai. Okey. Okey, itu setakat ni Baik, kita pergi dulu kepada syllabus. Kita pergi dulu kepada syllabus. Jadi syllabus kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi satu, kalau pelajar-pelajar ada benda yang tak berapa faham, pelajar boleh masuk dalam chat ataupun boleh buka mic untuk ajukan soalan. Okey, subjek ni cikgu dengan Puan Rosita akan mengajar subjek ni. Mana cikgu adalah K2 K2 Puan Rosita K1. Okey, kita tengok subjek Okey, dia punya, kalau kita tengok objektif dia, kita nak mendedahkan konsep dan falsafah personal counselling dalam organisasi lah. So kita nak dedahkan counselling ni, pekerja ni di organisasi, dan kita nak pelajar memahami ada beberapa model yang kita gunakan untuk counselling di organisasi. Dan dalam organisasi juga objektif kita nak bagikan pelajar tu ada beberapa kemahiran yang kita berhadapan dengan organisasi, sebab struktur organisasi ni dia ada sedikit berbeza dengan struktur di sekolah. Okay. Jadi kita ada sedikit struktur yang berbeza. Jadi kita objektif kita tiga ni Jadi kita pergi kepada week pertama kita ada 14. Pertama sekali kita akan belajar introduction ni insya-Allah kita akan bincang besok pagi. Besok kita ada kelas pukul 8 sampai pukul 10. So kita akan introduction, apa itu personal, apa dia, kita akan cerita sikitlah tentang dia punya benefit dia punya falsafah dia punya kepentingan. Kita akan tengok counselling personal ni dia beza sikit dengan counselling kerjaya. Biasanya kita lebih kepada work related problem lah. Work related problem ni maksudnya masalah-masalah yang berkaitan di tempat kerja. Biasanya productivity, self satisfaction, and then productivity. Kenapa perlu adanya counselling di tempat organisasi ni? Dan siapakah perintis? Dan kenapa di Malaysia di mana titik mulanya? Jadi kita nampak perkembangan counselling personal ni dia berkembang. Pertama sekali dalam sektor awam Kedua kita akan tengok teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan organisasi minggu kedua. Dan minggu ketiga, keempat kita akan belajar model counselling di organisasi. Kadang-kadang di dalam organisasi, counselling ni juga dianggap sebagai pegawai HR, pegawai human resource. Okay? Dan juga kita juga bertindak kadang-kadang sebagai pegawai kebajikan. Okay? Kebajikan pekerja. Kita menjaga kebajikan pekerja. Jadi kita tengok ada model-model tertentu. Okay, yang menyebabkan kadang-kadang kaunselor juga boleh bertindak sebagai pegawai kebajikan, yang menjaga kebajikan staf dia, dan juga kita juga kadang-kadang disebut sebagai pegawai HR. Okay, kita boleh berperanan macam tu dalam organisasi. Sebab apa? Sebab ada setengah syarikat, terutama syarikat swasta, yang memaksimumkan potensi kita sebagai kaunselor. Maka dia tak perlu ambil orang lain. Jadi kita banyak job scope yang dibagi pada kita yang tidak lari pun pada asasnya kita sebagai social dalam bidang sosial, iaitu dalam bidang kebajikan, supaya kita punya peranan tu dimaksimumkan di setengah organisasi. Dan kita juga belajar tentang Employee Assistance Program EAP yang biasa kalau di Malaysia kita pakai, kalau di Jabatan Perkhidmatan Awam kita panggil sebagai AKRAP.
Okey, nanti kita akan pergi satu persatu. Yang ni kita nak minta kita akan pecah kepada kumpulan. Kita akan bincang kita tengok daripada JPA. So JPA ni dia banyak perkeliling dia. Kalau cikgu nak terang, cikgu rasa tak mampu untuk kita yang 14 minggu ni, kita tak cover. Dia cuba pecah nanti kepada beberapa kumpulan untuk kita bentang secara asasnya apa dia. And then kita pergi kepada etik di kaunseling organisasi. Sebab kita ni bekerja dengan organisasi. Okay, ada organisasi yang menggaji kita secara in-house masa kita diambil sebagai pekerja ataupun diambil kita sebagai counselor panel. Contoh LPPKN Contoh LPPKN dia mengambil kaunselor luar. Contohnya kita bekerja di sektor sekolah, tapi kita juga sebagai counselor panel di organisasi. Jadi bagaimanakah etik dia yang kita kena jaga? Sebab kita juga sebagai pekerja, kita juga sebagai kaunselor, kita kadang-kadang kita akan dikatakan sebagai kita ada dilema lah, kita ada dilema. Okey. Lepas tu seterusnya kita akan belajar tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi bagi cikgu bagi penting dalam organisasi sebab dia ada upward, kita ada diagonal, kita ada downward. Okay, kita ada memo, perkeliling. Itu adalah penting dalam kita memahami bagaimana komunikasi itu berfungsi secara lisan, secara non lisan, secara soft copy, macam-macam. Ini kita akan belajar dalam minggu ke-8 insyaAllah. Dan minggu ke-9 kita akan belajar conflict in organisation. Konflik ni kita tidak boleh pisahkan bila kita bekerja. Ada saja akan ada konflik sebab kita bekerja dengan orang. Orang ni macam ragam Kita ada pula jawatan, kita ada pula banyak pula dia punya hierarki tu. Kita banyak hierarki dia. Dan kadang-kadang konflik tu boleh berlaku antara dalaman antara kita untuk membuat keputusan dan konflik juga boleh berlaku di antara rakan-rakan sekerja dan juga organisasi. Jadi kita akan kupas. Okay, and then minggu ke-11 kita akan bincang tentang konsep di Public Service Department atau di Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan minggu ke-12 ketiga adalah critical thinking and analysis case. Ini kita akan buat pembentangan kes nanti kita akan bincang. Okay, kita akan bincang setiap kumpulan akan bentang satu kes yang berkaitan. Macam-macam lah. Kadang-kadang ada sexual harassment, kes gangguan seksual. Ada juga kes addiction. Okay, penagihan dadah, apa lagi, bully. Ini semua kita akan bincang di dalam minggu ke-12 ketiga dan ke-14 lah, iaitu current issue in a workplace counselling as a mean of organizational change, perubahan-perubahan yang berlaku. Okay, ini bab-bab yang kita akan cuba cover dalam counselling personal. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Soalan sebelum cikgu pergi lebih jauh? So far tak ada lagi cikgu. Tak ada Okay, kalau ada boleh masuk dalam chat Okey, ini MyCA kita. Okey, MyCA kita. MyCA ini adalah continuous assessment kita, continuous alignment, macam mana penilaian tu dilakukan dalam kos kita. Dia mudah je, iaitu kita akan ada ujian pertengahan, kita ambil 20%, yang ni midterm lah, midterm kita 20%. Okey. Yang ni masih kita bincang macam mana kita nak buat dalam pandemik ni. Mungkin soalan objektif ke. Okey, 20%. Lepas tu 40 kita akan ambil peperiksaan akhir lah, the final exam. Yang ni kita nak tengok sama ada kita nak buat final exam ataupun continuous assessment. Nanti kita akan bincang mengikut pada situasi. 20 untuk individual, laporan individu, nampak individu dengan kelompok dia banyak 20. Jadi sama balance lah. Maknanya kadang-kadang ada orang yang lebih suka kerja secara interpersonal, secara intrapersonal. Dia boleh score 20. Jadi ada juga yang tak berapa bagus, ada boleh ambil kumpulan. Jadi dia fleksibel penilaian dia. Okey, ni dia punya pecahan markah 20% subjektif. Okey, 40. Ini kita akan tengok kepada situasi. Okey, individu kajian kes. Ini kita akan ambil jurnal Okey, okay, nanti jurnal kita akan bincang lebih lanjut. Ini seronok kita nak bincang jurnal ni, kenapa kita ambil ke jurnal. And then yang ni kita cadangan lah. Yang ni nanti kita akan, yang ni laporan tugasan kumpulan kita akan ada sikit je perubahan lah, tak banyak. Okay. Okay, ini kita pergi kepada tugasan individu. Okay.
pilih dua ulasan jurnal dalam negara atau dalam atau luar negara berkaitan dengan konsing di organisasi lah, apa-apa isu. Jadi kamu kena ambil jurnal. Nanti cikgu akan tunjuk bagaimana kamu nak cari jurnal yang berkualiti. Jurnal yang berkualiti sebenarnya di Universiti Malaysia Terengganu, kita pergi saja dekat website, dekat database Pustakaan Sultanah Nur Zahirah. Dekat situ ada website banyak. Cuma kamu kena pandai cari jurnal je. Okey, dalam negara boleh, scholarship, scholar. Jadi kamu kena faham jurnal ni dia adalah suatu benda yang di mana dia dalam eksperimen. Dia tak sama macam buku. Buku ni kadang-kadang tak update, tapi jurnal ni adalah sesuatu yang terbaru dan dia memang telah dia telah dibaca dan dipanggil apa dia telah dibaca dan telah disemak oleh pakar-pakar baru dipublish jurnal tu. That's why jurnal ni boleh dikatakan sumber utama dalam dunia penyelidikan. Okey, dia dipanggil primary source dalam dunia penyelidikan. Kita jarang guna buku sebab buku ni dia adalah dipanggil secondary source. Okey, surat khabar sesiapa saja boleh cakap. Okay, kalau macam tu ahli politik, hari ni dia cakap dia cukup, hari ni dia boleh cakap dia cukup dia cukup orang majoriti sokong dia, besok boleh berubah. Jadi dia tak ada sumber yang asal dan tidak ada siapa yang boleh mengesahkan. Hari ni dengar kes bunuh, kalau berita ini kes dibunuh 2 remaja, kita dengar macam ni dalam harian Metro, kita dengar pula dalam United States berbeza pula. Kalau kita tak ada Star berbeza. Jadi sumber-sumber macam ni kita tidak boleh gunakan sebagai dalam penulisan akademik. Jadi pelajar perlu biasa dengan penulisan jurnal yang berwasit. Maknanya yang mana yang ada indeks jurnal yang mana diakui oleh pakar-pakar. Dan dia punya kajian, dia punya pendidikan sangat teliti. That's why kenapa pelajar kita dedahkan dengan penulisan jurnal. Dan Universiti Malaysia Terengganu membeli dengan beratus setahun tu dia berjuta harga habis kerana melanggar jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. Jadi pelajar kena gunakan sumber yang ada ni. Cikgu akan pergi. Paling mudah kita akan pergi Google Scholar. Okey. Jadi ini adalah penulisan dia. Pilihlah cadangan penyelesaian masalah berdasarkan teori dan model yang dipelajari. Okey, cadangan penyelesaian dan kualiti pemilihan dalam penulisan jurnal. Okey, bila baca jurnal tu, kita mesti ada pemikiran kritikal. Macam mana kita mengolahkan satu jurnal. Sebab cikgu rasa awak dah tahun 3, sebab awak dah biasa dengan jurnal ni, cikgu rasa cikgu punya penilaian, cikgu punya anggapan supaya kamu dah mahir dalam jurnal. Kritik ni, kritikal ni bukan kita kritik jurnal tu. Dia bukan kita kritik jurnal tu. Siapa kita untuk kritik jurnal-jurnal tu? Sebab jurnal tu ditulis oleh profesor-profesor yang pakar. Bukan kita nak jurnal, tapi kita buat analisis dan sintesis. Maksudnya kita gabungkan bahan-bahan dan kita mengolah dia punya isu tu dalam isu kita. Kalau kita kritik dia ni tak bagus, tak. Kritikan tu maksudnya kita tengok kekurangan dia dan limitasi kajian tu, dia dipanggil gap lah. Gap dia apa? Okey, tapi kita sebenarnya melihat kepada lalu dan kita tengok apakah perkembangan ilmu dia dan cara penambahbaikan. Okey. Dan ini kita nak guna tugas individu perlu dihantar pada minggu ke-8 dalam e-pembelajaran. Cikgu akan set up assignment tu tarikh tutup dia. Maknanya pelajar, kalau pelajar hantar lewat, jadi pelajar memang tak terima lah. Pembelajaran tu akan tutup. Okey, jadi pelajar kena sentiasa kalau nak play safe, hantar awal lah. Hantar awal. Tak nak takut jadi apa-apa, hantar awal. Okey, pelajar boleh hantar dulu jurnal. Okey, jurnal-jurnal yang bagus. Okey, nanti kita bincang kelompok, nanti pelajar boleh pilih jurnal individu biar ada kaitan dengan kelompok. Okey. Supaya dia synchronize alignment. Jadi muka surat biasa 8 hingga 10 helai, sekurang-kurangnya 2 artikel dalam dan 2 negara. Cikgu saya nak buat 4 artikel, boleh. Cikgu 1 boleh, 1 tak boleh. Sebab sekurang-kurangnya 2 artikel jurnal. Okey. Sebab kalau 1 kita nak buat kritis macam mana? Sebab kita nak analisis kan, sintesis, kita nak tengok 2 jurnal yang ada tema yang sama. Okey. Jadi jurnal ada 5 tahun ke belakang dari jurnal berindeks, berwasit, rujuk, PSL. Okey, ini kita akan bincang apa ni? Okey, jadi kita akan bincang. 5 tahun ke belakang. Maksudnya kalau kita 2021, jadi awak boleh ambil 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, cantiklah kita mula dengan 2016. Maknanya bawah 2016 tu bukan kita kata tak berkualiti. Maknanya kadang-kadang penemuan-penemuan tu mungkin dah ketinggalan. Jadi kita nak penemuan-penemuan baru. Ini new discovery dalam suatu research tu. Okey.
dan kita mengikut format APA. Okay, format APA ni awak boleh tengok dalam buku dan lampirkan sekali artikel jurnal sebagai rujukan. Maknanya kalau kamu hantar assignment nanti masuk dalam Lentera, kamu masukkan sekali jurnal yang kamu pilih sebab cikgu nak lihat sama ada jurnal ni berimpak tinggi ataupun tidak. Okey. Macam mana kita nak pilih jurnal Okay, macam mana kita nak tengok jurnal? Okay, pergi saja dekat PSNZ Pergi je kat directory PSNZ. Boleh nampak ke ni pelajar? Boleh nampak layout cikgu ni? Nampak cikgu. Okay, kita pergi je kat portal PSNZ ni. Okay, awak pergi kat sini. Awak pergi dekat e-resource. E-resource Pergi je kat e-resource, kat sini banyak akademik. Okay, awak pergilah mana-mana. Okay, katakan cikgu nak pergi bahagian Admiral pergi je sini. Okay, Admiral Journal. Pergi kat sini Journal. Okay, awak boleh search kat sini. Contohnya kita nak cari tentang berkaitan job performance. Job stress Dia banyak keluar ni. Dah job stress enhance, employee creativity. Banyak lepas tu awak cuba tekan je sini, nanti dia akan keluar kat sini nampak dia ada PDF. Jadi bolehlah tekan PDF. Kita nak tengok. Kita nak tengok job stress Boleh dalam negara, luar negara. Oh, yang ni dia suruh kita download dulu. Jadi awak boleh download lagi, lepas tu buka je. Okey. Okey, itu satu cara yang kita boleh buat Lagi satu kalau di Malaysia, kita nak cari jurnal dalam negara Okey, sekejap Okey, kita boleh dalam negara, kita pergi kat My Site. My Site. Yang ini jurnal-jurnal dalam negara My Site Journalist. Okey, tekan yang ini. Nampak search My Site. Ini jurnal-jurnal yang berindeks yang bagus dalam Malaysia. Jadi kita pergi cari jurnal kat sini, artikel artikel kita cari tekanan kerja ataupun kita cari yang popular sekarang ni apa ni tak apalah senang kita cari tekanan kerja. Search. Jadi banyak faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan pekerja di pusat perubatan. Jadi tema sama, you boleh ambil dalam negara dan luar negara. Cikgu saya nak ambil dalam dua-dua dalam negara boleh tak? Tak boleh. Cikgu kalau saya nak ambil luar negara dua-dua boleh tak? Boleh. Tapi cantik dalam negara dan luar negara lah supaya kita boleh buat analisis. Kalau dalam negara apa isu tentang job related. Okey, ataupun paling mudah kamu boleh pergi cari kita boleh pergi Google Scholar. Google Scholar. Okay, dalam Google Scholar ni awak cari je. Kita type je. Kita cari job performance. Contoh Dia akan keluar banyak development and validation job performance. Dia akan keluar banyak. Ni sign direct Dia akan keluar banyak journal. Okey, macam Elsevier ni bagus dia berimpak. Okey, nampak? Jadi download dah. Jadi pilihlah. Tak banyak dua je pelajar malulah pelajar dua kan kalau tak boleh nak buat. Lepas tu baca je, lepas tu kita tak buat apa pun, kita analisis je. Jadi bila kamu analisis, lepas tu makan 20. Macam Fifri bagi 20 kan. Jadi buatlah betul-betul kritis. Jadi gunakan ayat-ayat yang academic Okey. Kalau cari bahasa Melayu tak banyak dan bahasa Inggeris. Boleh dapat boleh pelajar boleh nampak kita sumber banyak untuk cari jurnal. Mungkin kadang-kadang pelajar tak nampak macam mana cari jurnal kan. Jadi cari satu tema. Tapi cikgu ada satu pandangan ni nanti kita akan bincang Okey, untuk tugasan individu ada soalan tak setakat ni?
Kalau ada boleh kita bincang. Ada soalan boleh open mic ya. Ya, silakan. Saya nak tanya cikgu, Ya, ya. apa tu jurnal tu kan, kalau sama antara saya dengan kawan saya sama, tak apa ke kena lain-lain? Lain-lain lah. Okey, macam ni nanti kalau ada jurnal, nanti kamu bagi tahu kamu apa-apa jurnal, kamu bagi tahu dulu dekat Aiman supaya Aiman boleh centralize kan. Kalau kata first come first serve lah. Kalau contoh Amar dah ambil dah job stress dekat Malaysia. Okey, Amar yang pertama. Tiba-tiba Fatin pula ambil sama. Jadi Fatin kena tolak lah. Kita dahulukan Muharram. Jadi yang akan organize ni Aiman. Jadi Aiman banyak kerja tu kat situ. Cikgu harap Aiman bertambah Boleh Aiman Dia kena bertambah sikit lah. Dia memang ketua yang macam tu. Dia akan banyak kerja sikit lah. Jadi Aiman dia sebagai orang mediator. Okay? Dia akan jadi mediator. Jadi Aiman kena bertambah. Nanti masa kumpulan pun macam tu. Semua kena daftar ke Aiman. Nanti kumpulan, kita akan buat dalam kumpulan 5 atau 6 orang. Jadi bagi nanti Aiman akan susun. Siapa yang nombor pertama, siapa dah. Jadi Aiman akan tentukan. Kalau siapa yang bagi awal, di kumpulan macam tu lah. Nanti Aiman buat lah macam mana nak undi ke, itu bincang adik-beradik. Jangan libatkan mak bapak. Kalau gaduh adik-beradik ni libatkan mak bapak susah. Jadi bincang dulu adik-beradik. Macam mana nak bagi kumpulan? Nak bagi undi ke? Nak suruh Aiman pilih sendiri ke? Itu terpulang. Jadi yang penting pertama, jadi nanti susun balik kumpulan, nama kumpulan dan jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan bagi kerjasama pada Aiman bagi nombor kumpulan. Nanti kita akan pecahkan pada kumpulan Nanti dah pecah, lepas tu sebab apa tahu cikgu rasa tak berapa sesuai untuk kita buat yang sama, sebab jurnal ni ada banyak. Nanti kan huraian awak tak mencapah. Okey. Jadi first come first serve. Okey. Boleh tak setakat ni? Muharram jelas Muharram. Ada lagi? Maksud saya tu cikgu, kalau jurnal tu lain tapi tajuk dia tajuk yang sama. Contoh macam dalam scope job satisfaction tu kan. Tapi jurnal lain-lain tapi tajuk dia sama. Kajian tu lebih kurang. Dia bukan tajuk, kita bagi tema. Tema dia sama. Tema boleh. Jurnal lain-lain lah. Okey, faham. Jurnal lain, tema sama. Kalau Muharram nak ambil apa tentang sexual harassment. Lepas tu Fakihah pun nak juga. Elvis pun sama, sexual harassment. Tak ada masalah, tema yang sama tapi jurnal berbeza. Okey, boleh jelas kat situ. Faham, cikgu. Terima kasih cikgu. Ada lagi soalan, silakan kalau ada. Individu dulu, kita masuk individu. Jurnal tak ada masalah nak cari Jangan cakap tak ada tau, berlambak. Okey, pergi je kat UMT tu, pergi je dekat tadi tu, dia sesos. Kalau tak tahu, pergilah kat library. Tanya yang kat bawah tu kan pustakawan tu. Cikgu duduk diam je, dia bosan tu. Kacau dia sikit. Macam mana cari jurnal Tahu dah, saja kacau dia. Macam mana cari jurnal? Nanti dia akan ajar kamu. Kat bawah tu ada nampak tak pustakaan kamu tengok informasi tu duduk tepi tu. Kalau awak pergi tu, kena tanya dia tu. Banyak maklumat yang kamu dapat. Okey? Dia cari jurnal. Lebih bagus nak cari jurnal yang berimpak tinggi. Maksud berimpak tinggi ni kamu tanya macam mana kita nak cari jurnal yang Scopus dan juga Word of Science. Tanya kat situ. Nanti dia akan bagi jurnal ni. Awak akan dapat perbezaan dari segi dapatan, dari segi bahasa. Jurnal-jurnal yang bermutu rendah ni dia punya bahasa dan dapatan dia tak berapa bagus. Yang berimpak tinggi ni kamu akan dapat banyak lagi input. Jadi kamu akan dapat perspektif baru tentang bagaimana kaunseling di organisasi. Okey? Ada lagi soalan? Tadi kita pergi grup ni. Boleh tak apa. Simpan dulu lah. Ada soalan simpan dulu, nanti kita boleh bincang. Ada masa. Ini tugasan kumpulan. Okey, tugasan kumpulan ni, cikgu nak kita ambil satu isu dan kita kupas dengan lebih mendalam. Dan nanti kita akan bincang dan cikgu akan buat satu folder lah. Kita akan buat satu folder. Kita compilekan lepas tu kita akan bagi dekat pelajar untuk pelajar rujuk. Jadi masalah kita ada kat sini ada 10 masalah. Katakan kumpulan kita ada 11, cikgu rasa 57 Kalau 57 ahli antara 5 atau 6 orang, biasa kita ada 10 kumpulan lah 10 kumpulan. Jadi ini ada masalah-masalah yang kita lihat popular, yang trend lah kat zaman sekarang tengah in. Pertama, masalah sikap dan komitmen, masalah kesihatan, kecawaran mental, mental health problem. Dan biasa kita kata mental health mental health. Macam-macam kita dengar ada skizofrenia, bipolar. Ini semua dalam konteks yang sama. Pusat tekanan
tekanan banyak kerja. Okey, kena buli tekanan daripada ada juga pekerja yang dipanggil overload work. Ada juga yang dipanggil sebagai tak ada kerja. Tak ada kerja pun boleh tertekan sebab bosan. Okey. And then prestasi dan kompetensi. Okey, masalah kompetensi, prestasi, job performance ni. Penyalahgunaan bahan, dadah, pengurusan masa, pengurusan kemarahan, anger management, pengurusan kewangan. Kes banyak penyangka alung Lepas ada penyangka alung, dia tak dapat pinjam, tak payah bayar. Lepas tu alung datang ke tempat kerja Dia banyak kes. Dia datang ke tempat kerja, dia diserang pejabat. Tak dapat jumpa kat rumah, dia serang. Jadi ini salah satu juga pengurusan kewangan agensi kewangan AKPK. Pengurusan kewangan biasa dia akan pergi untuk bagi taklimat sebab isu ni sangat naik. Sebab kadang-kadang dia orang ni bila ada duit gaji suka berhutang. Tu beli, lepas tu bila berhutang tak mampu nak bayar, jadi pinjam pula alung. Ni kita panggil AKPK, bukan alung tapi nak tolong. Maknanya kita akan bincang nanti kita ambil satu bulan. And then kewangan, lepas tu perkahwinan, keluarga dah perkahwinan anak kalau dulu isteri bekerja, anak suami dan isteri bekerja, anak sakit macam mana? Kata kat isteri, kau jagalah anak ni pun kata, habis tu kau fikir kau punya bos dia marah, aku punya bos tak ada, dia gaduh pula dalam suami isteri. Jadi kita akan bincang juga ni macam mana menyeimbangkan antara career dan family. Ni penghargaan kendiri lah. Okey, contoh penghargaan kendiri ni yang biasa, contoh dia dah kerja lama, dah lama, dah dekat umur dah lama tapi dia pendidikan tak bagus. Tiba-tiba ada bos baru pula baru first graduate. Arah-arahkan dia buat ni, buat tu, buat ni. Kita mesti rasa down Kita bukan rasa down, kita rasa macam, aku dia dah lama kerja tapi aku punya bos muda daripada aku. Jadi pun akan jadi isu juga. Okey, nanti pelajar kita akan bagi kumpulan. Jadi dah bagi kumpulan, awak cepat-cepat pilih tajuk apa nak ambil dalam kumpulan tu, dalam 10 ni. Okey? Awak bicara dengan Aiman, first come first serve lah. Pandai-pandailah bicara dia, jangan gaduh-gaduh lah pilih tajuk ni. Pilih, lepas tu nanti dah settle dah, lepas tu Aiman akan masukkan dalam WhatsApp group. Sudah masuk dalam WhatsApp group, itulah yang akan berlaku. Contohnya kumpulan 1 dia akan ambil isu berkaitan dengan keluarga dan perkahwinan. Jadi bila kumpulan 1 dah ambil, kumpulan lain tak boleh ambil lah. Ambil lah yang lain Ada banyak tu Pilih lah, jangan gaduh-gaduh. Okay, ini ada kaedah penulisan Jadi ini adalah kaedah penulisan yang kita cikgu cadangkan. Pertama kita akan cerita dulu latar belakang masalah klien, situasi. Okey. Proses konsep sesi 1 buat apa? Sebab apa cikgu buat macam ni? Sebab kamu dah belajar teori, kamu dah belajar kaunseling semua Jadi kita macam gabung jalin hubung lah buat sesi macam ni. Macam mana? Lepas tu kamu tu boleh guna aplikasi dan teori teknik dan kamu gunakan pendekatan apa untuk menyelesaikan masalah klien dalam isu-isu yang telah dinyatakan tadi tu. Lepas tu penilaian dan ulasan dan penutup. Bibliografi rujukan sekurang-kurangnya 5 rujukan. Sekurang-kurangnya 5 rujukan. Okay, nota tambahan. Aplikasi teori teknik dan psikoterapi dan perkembangan kerjaya. Awak boleh guna teori kaunseling dan psikoterapi yang kamu belajar dalam subjek ataupun kamu juga boleh menggunakan teori perkembangan kerjaya dalam membantu klien. Okay, tugasan kumpulan dihantar pada minggu ke-10. Okay, sebab minggu ke-12, ke-13 atau 14 kamu nak pembentangan. At least cikgu dah baca dulu. Okay, cikgu dah baca dulu, jadi cikgu akan nampak bila masa membentang tu cikgu dah nampak gambaran dia, apa yang awak nak bawa. Okay, jika lewat masih ada tolak 2 markah. Okay, dia macam ni pelajar. Ini isu biasa isu biasa yang cikgu terima. Tiba-tiba masa nak hantar tu macam-macam lah. Ada jumpa cikgu kata laptop rosak, lepas tu ada kata kawan lagi seorang tu tak nak pergi kerjasama. Okey, sebagai kaunselor cikgu akan dengar dengan empati, cikgu cuba memahami, tapi dari segi markah cikgu tetap akan tolak. Okey, sebab cikgu nak adil kepada mereka yang beri komitmen. Okey, jadi cikgu dengar masalah awak dengan penuh empati, tanpa ada sebarang judgemental. Tapi untuk markah, untuk markah memang akan ditolak. Supaya adil adil bagi mereka yang dah buat preparation awal, lepas tu dan memang akan ditolak 2 markah. Dan biasanya bila markah biasanya cikgu akan tutup tarikh. Jadi bila dia tak dapat masuk dalam e-learn tu, dia tak boleh nak download, dia tak boleh upload file dalam e-learn tu, dia akan hantar kat cikgu secara personal lah. Jadi markah-markah tu memang akan ditolak. Okey, pembentangan mungkin dalam minggu ke-12 ke 13. Dan set pembentangan yang menggunakan bahasa Inggeris akan memperoleh markah bonus lah. Kalau yang menggunakan bahasa Inggeris akan menggunakan markah, cikgu akan bagi markah bonus. Okey, muka surat dalam antara 20 hingga 30 helai.
Okey, ni format dia. Format yang kita guna adalah gaya APA Format font 11, justify 1.5 spacing. Jadi pelajar, nanti kamu buat group. Jadi kamu nak dapatkan maklumat ni, kamu boleh je gunakan, ini satu cadangan tau, tapi ia bukan satu paksaan. Dia bukan satu arahan, dia satu cadangan. Jadi katakan kumpulan 1, ada 5 orang ahli kan. Jadi dia ambil berkaitan dengan pengurusan tekanan. Jadi jurnal ahli-ahli kamu tu carilah jurnal-jurnal yang individu punya assignment, carilah yang berkaitan dengan tekanan. Supaya kamu boleh menyumbang saran kepada kelompok tadi tu. Nampak tak? Tapi ini bukannya arahan, ini cadangan kalau kamu nak buat. Cikgu nampak itu lebih berbaloi. Maksudnya kalau kamu buat masalah penyalahgunaan bahan, so individu, sebab kumpulan kamu buat penyalahgunaan bahan. Jadi individu bolehlah buat cari bahan untuk individu berkaitan dengan jenis-jenis yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan supaya dia menjadi sumber masa kamu buat assignment assignment kumpulan. Itu cadangan bukan arahan. Okey. Setakat ni untuk tugasan kumpulan ada soalan tak? Silakan kalau ada soalan. Kalau tadi saya nak tanya boleh Amani ada Amani? Amani Idris. Ada di talian? Ada Amani? Ya. Okey, Amani, dalam kumpulan kita nak bentuk berapa orang ahli? 5 ataupun 6. 5 atau 6 maksudnya dalam kumpulan tu ada 5 atau 6. Okey, nanti lepas habis kelas ni, nanti terus bagi nama bincanglah bincang bagi kat nama Aiman supaya nanti besok dah ada kumpulan dengan tajuk sel yang pernah buat. Senang buat awal-awal, jangan tangguh-tangguh Buat awal-awal kita boleh cari bahan. Okey. Okey, setakat ni untuk kumpulan. Ada apa tak soalan? Silakan kalau ada. Cikgu, Ya, saya. kalau pembentangan semua kan dalam English. Lepas tu assignment kita orang tu BM ke BI? Dia dapat markah bonus kalau guna English. Oh, pembentangan je lah assignment. Dia bonus. Kalau nak buat English pun boleh. Tak ada masalah. Tapi ada bonus lah kat situ. Yang individu? Terpulanglah pada ni. Tapi cikgu akan bagi bonus kepada yang buat English. Okay, thank you cikgu. Okay. Tapi kan pelajar, kalau kamu nak buat assignment sebab kita nak standardize macam ni lah. Kan nanti ada yang keliru kan. Okey, untuk kita buat keputusan hari ni yang bonus cikgu akan bagi untuk pembentangan. Okey. Untuk pembentangan cikgu akan bagi bakal bonus jika yang membentang dalam bahasa Inggeris. Yang membentang. Okey. Assignment buatlah dalam BM. Pun boleh. Individu pun boleh buat dalam BM. Sebab kita nak standardize kan. Nanti bila kita dah compile benda tu, nanti kita akan bagi kepada pelajar assignment ni untuk jadikan rujukan dan mungkin nota-nota daripada pelajar tu cikgu akan ambil untuk CA, Continuous Assessment, dan juga mungkin cikgu akan gunakan itu sebagai bahan untuk quiz ataupun final exam. Okay. So tak ada isu, tak ada nota. Okay. Ada soalan lagi untuk tugasan? Silakan. Cikgu. Ya, saya. Kalau lah assignment kumpulan tu kan, kalau kita orang nak laki semua, boleh tak? Ke kena campur? Baiklah, pandangan cikgu dah. Tak ada masalah pun nak lelaki sebab tak ada pun syarat dia menentukan kena ada perempuan. Cuma kalau ada perempuan ni dia ada kelebihan dia yang kita kadang-kadang lelaki tak nampak. Tapi kalau dah rasa nak lelaki semua tak ada masalah. Cuma kalau campur, dia tak ada isu lah sebenarnya nak lelaki ke perempuan. Yang penting kerja mesti tip-top. Tapi perempuan ni dia ada kelebihan yang memang kadang-kadang lelaki terlepas pandang. Itu je. Tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi? Okay, terima kasih cikgu. Ada lagi soalan? Silakan. Jelas tugasan kumpulan?
Okey, tugasan kumpulan kita dah bincang Okey, kalau kamu tengok di dalam e-learn kita, cikgu ada masukkan ini adalah additional note Additional note ni adalah ini adalah semua perkeliling-perkeliling yang berkaitan dengan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi cikgu harap nanti kita akan bagi pecah kumpulan 1 kumpulan 1 okey. Okey, cikgu akan bagi siap-siap Nanti kalau Aiman dah bagi ke kumpulan 1 dia akan ambil dia akan buat nota ringkas ataupun buat slide show ke PowerPoint untuk kita bincangkan tentang akap di JPA ni Ini kumpulan 1 akap. Jadi dah nota ni dah ada, jadi kamu boleh baca dan awak boleh buat ringkasan lah ringkasan sebab cikgu nak cover ni banyak ni belajar Nanti tak habis kita punya syllabus. Tapi benda ni penting sebab dia perkeliling. So perkeliling ni dia adalah arahan bersifat rasmi dan dia perlu dia perlu dilaksanakan dalam organisasi. Jadi cikgu lihat kita perlu ambil kita fokus kepada Jabatan Perkhidmatan Awam sebab kebanyakan syarikat-syarikat swasta ataupun JLC government link company seperti TNB, Petronas, Perda semua dia biasanya tak lari daripada menggunakan perkeliling-perkeliling yang dikeluarkan oleh government sector. Jadi kita kena faham yang ni. Sebab kita akan berhadapan dengan perkeliling ni lah. Yang pertama, kumpulan pertama nanti dia akan ambil akap akap JPA, macam mana nak menubuhkan akap. Akap ni sebenarnya dia adalah kita akan bincang berkaitan dengan EAP nanti, iaitu Employee Assistance Program. Lebih kurang macam tu. So yang kedua, kumpulan kedua akan ambil akta kaunselor. So akta kaunselor ni diwujudkan pada tahun 1958 kan. So akta ni so bila akta ni diwujudkan 1958 kamu akan tengok gelombang dia 1960 tu rancak. Perkembangan kaunselor tu rancak di Malaysia. Setelah akta ni telah digezet dalam parlimen, maknanya telah menjadi satu akta. Jadi ada satu kementerian dan satu jabatan yang melaksanakan akta ni. Jadi kita boleh tengok perkembangan dia. Jadi akta kaunselor ni sangat penting. Jadi saya rasa subjek ni saja yang membincangkan secara detail selain daripada isu-isu etika dan profesional. Jadi kita boleh belajar kat sini. Jadi ini kumpulan 2 akan ambil tajuk ni ambil je bahagia. Baca bentang secara sepintas lalu. Okey. Kumpulan 3 dia akan ambil 2 tajuk tau. Kaunseling COVID ini tengah ni kan. Kaunseling COVID yang dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia dan norma baru perkhidmatan psikologi. Yang ni kumpulan 3. Cikgu ulang balik Akap adalah kumpulan 1 yang akan baca akan bentang. Yang ni awak siap nanti dalam minggu kedua kita dah boleh bincang lah Cikgu akan panggil cikgu akan panggil maklum. Nanti bosan saya dengar suara cikgu kan. Nanti awak tertidur. Jadi kita dengar pula suara yang lain. Kalau dengar radio kan, mesti nak dengar macam-macam DJ kan. Jadi kita bagi ruang lah kepada pelajar-pelajar supaya dapat dapat mengembangkan bakat yang mungkin nanti dah dapat ditonjolkan. Jadi kita berkongsi lah suara. Cikgu tak biasa jadi DJ ni. Jadi pelajar-pelajar boleh. Jadi ambil. Nanti setiap minggu kita akan bentangkan. Okey. Yang kedua, cikgu ulang balik. Ini pertama, yang kedua. Yang kumpulan 3 dia akan ambil 2 tajuk tau. Sebab tajuk ni tak banyak sangat Jadi kaunseling COVID-19 dan juga norma baru perkhidmatan psikologi. Okey, ini kumpulan 3. Kumpulan 4 dia akan ambil perkeliling 1999. Masa ni lah. Pada tahun 1999 ni lah. Cetus kata apa kita katakan titik the turning point ataupun the titik pertama lah langkah pertama bagaimana perkhidmatan psikologi dan kaunseling diperkasakan di organisasi boleh keluar perkeliling. Jadi dulu kita perkasakan kaunseling ini di sekolah. Di sekolah atau di sektor pendidikan. Tapi apabila wujud perkeliling 1999 ni, makna kita sudah berada di pertama di JPA, kita sudah ada di penjara, kita sudah ada di LPPKL, kita sudah ada di JKM. Dia tentu saja turning point dia pada tahun 1999. Lepas tu kita tengok pula kumpulan yang seterusnya, ni kumpulan keempat Kumpulan kelima akan ambil perkeliling 2005. 2005.
Nak tahu apa dia nanti kita tengok. Kumpulan 5 nanti akan bentangkan. Lepas tu perkeliling 2007, kumpulan 6. Kumpulan 7 akan ambil perkeliling 2009. Perkeliling 2011 akan diambil oleh kumpulan 8. Perkeliling 2015 akan diambil kumpulan 9. Dan ini perkeliling gangguan seksual. Kita dulu tidak ada satu akta yang khusus tau untuk gangguan seksual ni. Sebab bila kita nak buat sesuatu undang-undang, jadi kita takut dia mengenai pihak lain. Contohnya perempuan kan. Okey, contohnya pekerja perempuan tak puas hati dengan bos dia. Bos kaya, handsome dah bergaya. Dia nak memikat. Tapi dia tak puas hati kan. Bos dia buat tak tahu je. Jadi dia pun berkata saya diganggu dari segi seksual. Bos saya yang ganggu. Jadi kesian dia lelaki. Bila gangguan seksual lelaki dia kena. Padahal perempuan pun ada buat gangguan seksual pada pekerja lelaki. Tapi nampak macam tak boleh. Jadi kita akan tengok perkeliling ni macam mana gangguan bagaimana perkeliling ni, sekeliling ni okey dalam sektor organisasi. Okey, gangguan seksual ni macam-macam. Okey, ada yang gunakan lisan, ada yang hantar gambar je. Macam ni isu-isu dia hantar gambar saja ataupun kata-kata ataupun dari segi sentuhan. Jadi apakah tindakan kita? Ini bukan perempuan saja, sekarang ni lelaki pun kena. Lelaki kena dengan bos perempuan. Okey, macam cerita kisah Nabi Yusuf kan. Boleh jadi dan ada juga perempuan kena dengan bos perempuan yang pengkit ataupun lesbian. Dan ada juga pekerja lelaki yang kena dengan bos lelaki. Kalau yang biseksual ataupun gay. Jadi kita tengok bagaimana perkeliling ni dapat membantu kaunselor dalam melicinkan kes-kes yang berkaitan dengan seksual. Okey. Diambil lah, dah boleh. Pelajar jangan duduk lama-lama kan. Kena buat kerja cepat. Kita ni pelajar dia orang muda. Orang muda ni dia tak boleh duduk saja-saja. Nanti dia buat benda lain. Nanti dia buat benda yang bukan-bukan. Jadi ada je kerja buat. Biar penat badan kita dengan benda-benda yang berfaedah. Jadi cikgu bagi awal. Okey. Supaya duduk bincang benda-benda yang bermanfaat. Okey. Bincang macam ni kita nak bagi supaya presentation awal ni sebenarnya dia memberi manfaat kepada bukan saja pelajar-pelajar ini, kepada cikgu. Cuba cikgu baca ni pening Oh banyak ni. Ni kalau nak cover ni. Tak jadi ni. Kita kena ada perkongsian dan kerjasama. Okey. Okey, dari sini cikgu sertakan sekali rubrik Ini format penulisan rujukan. Okey, ini format penulisan rujukan. Cikgu dah boleh rujuk kat sini macam mana nak menulis rujukan. Okey, pelajar boleh. Dan ni ada rubrik pemakahan rubrik pemakahan pembentangan. Maknanya pelajar boleh tahu bagaimana cikgu menilai pelajar-pelajar. Okey, apakah perkara-perkara yang cikgu ambil ataupun cikgu take note dalam kamu punya pembentangan dan juga assignment. Okey, kat sini markah dia. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Silakan kalau ada soalan. Okey, tak ada Okey, yang ni adalah aktiviti. Data aktiviti ni tak ada apa-apa. Cuma kamu tengok je video ni. Video ni boleh memberi kamu gambaran asas apa yang dikatakan sebagai counselling personal tu. Okey, kat sini ada nama dia counselling for employee, employee counselling, workplace counselling, counselling organisasi. Dia ada benda yang sama iaitu counselling di organisasi. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Clear Tanya Aiman sikit. Aiman ada di talian? Ada. Okey. So Aiman ada apa-apa soalan? Ada soalan setakat ni? Oh, Amir Aiman ada 2. Satu handphone, satu ni laptop Ada soalan tak Amir Aiman? Tak ada. Tak ada semua clear Okey. Ajar bagi kita nak jadikan kita punya kuliah ni lebih interaktif. Jadi cikgu minta tolong. Okey. Nanti awak bagi siapa yang ada pengalaman kerja tau. Contoh siapa ada pengalaman kerja, awak bagi tahu Aiman. Contohnya nama, pengalaman kerja, syarikat apa. Lepas tu jawatan sebagai apa. Okey. Nanti Aiman akan bagi cikgu dan cikgu akan sentuh contoh kita nak cikgu nak real case tau. Nanti kamu akan tengok. Contoh kita tanya siapa kat sini
Firdaus apa yang ada di talian? Firdaus ada di talian, Firdaus? Ada doktor, ada. Okey, Firdaus, awak pernah tak kerja part time sebelum ni? Saya pernah tapi taklah berjawatan. Kerja menego, cuci pinggan gitu je lah. Okay, maksudnya ada pengalaman kerja lah. Cashier. Ya. Maksudnya nanti siapa ada pengalaman bagi tahu kita akan masa-masa masa kita cikgu bentangkan nota kuliah, cikgu akan selitkan pengalaman-pengalaman pelajar dan cikgu akan tanya pengalaman pelajar. Okey, contoh cikgu akan tanya Firdaus, masa kerja dalam cuci pinggan tu ada tak konflik berlaku? Contoh, masa kerja cashier tu ada apa tak apa yang konflik selalu berlaku? Okey, jadi kita akan tengok real case dan kita tengok kita punya nota tu supaya kita punya kelas ni lebih interaktif lah. Okey. Okey, kita tengok lagi sahabat Elvis ni macam cikgu tak pernah. Elvis boleh buka tak video? Elvis ada di talian? Ada cikgu, ada. Elvis boleh buka video, cikgu nak tengok muka tak berapa kenal lah Elvis. Cikgu ingat perempuan. Jenis pemalu tu cikgu. Dia comel doktor. Comel gila. Dia comel Kan tu. tengok coba cikgu ingat lelaki. Okey, Elvis pernah ada pengalaman bekerja? Pernah cikgu. Sekarang ni hujung minggu ni pun kerja part time. Part time. Okey, biasa apa isu yang bila awak bekerja, apa isu yang berlaku dalam tempat kerja ataupun isu masalah yang biasa berlaku di tempat kerja awak? Biasanya isu mungkin konflik di tempat kerja kot. Mungkin kalau bagi saya sekarang ni, kalau tengok mungkin ada yang berkelompok, bergeng-geng dan macam perang status lah tentu. Perang status? Macam kalau nak macam duduk tu saling membenci, dan tapi tak nak gaduh lah. Lepas tu macam post dekat status je lah. Okey, ni macam perang dingin lah ni macam perang dingin dah ni itu pun berlaku. Dia ada dikebabkan konflik dan dia akan menyebabkan komunikasi breakdown dekat situ. Okey, dia ada tajuk. Ini biasa akan isu-isu ni akan raise nanti bila kita bincang. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak atasi sebagai kaunselor, bagaimana kita nak berhadapan dengan isu ni supaya kita akan neutral, kita tak akan menyebelah pada pihak. Kan? Yang dia dikumpulkan lepas tu masuk dalam WhatsApp status Masuk dalam WhatsApp status, up dalam Facebook. Padahal nak gunakan ayat-ayat yang tertentu macam nak kenakan pihak tertentu. Kan? Ini biasa berlaku dalam dunia masa kita panggil bully cyber. Okey? Biasa berlaku dalam bully cyber. Okey, good. Itu salah satu contoh. Nanti cikgu minta bantuan pelajar-pelajar semua yang ada pengalaman bekerja. Boleh bagi nama dekat Aiman dan pengalaman kerja. Nanti Aiman mungkin boleh buat mungkin juga boleh buat Google Form lah kalau dah mahir. Mungkin boleh buat Google Form untuk yang dah mahir nanti supaya pelajar isi je sendiri. Okey, Google Form untuk pelajar isi, nanti cikgu akan tengok, nanti cikgu akan kita akan bentangkan supaya kita boleh nampak bahawa kita punya kursus ni dia memang related dengan bidang kita. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa tak persoalan? Baik, kita ada lagi 5 minit. Kalau ada soalan silakan. Berkaitan dengan apa-apa sajalah. Individu assignment. Baik. Silakan. Tanya. Silakan. Maksudnya assignment individu dengan assignment group, tema dia lebih kurang je lah Kang. Okey, kalau nak buat lebih kurang pun boleh. Tapi kalau nak buat lain pun boleh. Contoh Sofia. Contohnya Sofia minat nak kaji tentang ibu tunggal yang bekerja lah. Contoh isu ibu tunggal dalam kerja. Minat sangat. Jadi boleh buat individu. Itu sebab kelompok kena buat lain ke tak apa. Sebab itu cikgu kata bagi cadangan je, itu bukan arahan. Tapi kalau individu nak buat benda lain pun boleh. Tapi kelompok itu ada yang cikgu bagi tajuk-tajuk tertentu tu. Okey. Okay, tapi ia berkaitan dengan berlaku di organisasi ya. Okey. So ada apa lagi silakan. Ada lagi soalan berkaitan dengan
Okay. Hidayah ada di talian, Hidayah. Hidayah Razak. Ada cikgu. Okey, Hidayah. Hidayah nak buat tajuk apa untuk individu? Apa? Nak cari tema apa? Kalau Nak cari individu, tema. Hidayah minat nak kaji tema apa? Maybe pasal kecelaruan mental kot. Okey, mental health lah. Ya, betul. Okey, secara mental dalam di tempat kerja kan? Okey, terima kasih Hidayah. Okey, ada apa-apa lagi daripada pelajar-pelajar? Kalau pelajar-pelajar nak tanya silakan. Kita ada lagi 4 minit. Cikgu, saya nak ambil isu integriti boleh? Macam amanah dan kepercayaan ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Alright. Okey pelajar, cikgu buka ruang untuk pelajar-pelajar untuk bertanya soalan secara live Dia buka udara. Silakan. Senang masuk suara awak ke udara ni. Cikgu rekod ni tau, cikgu masuk dalam YouTube. Okey. Okey pelajar. So setakat ni saya rasa jelas. Nanti kalau ada apa masalah berbangkit, faham lah, kadang-kadang kita tak nampak lagi. Nanti bila kita dah mula bergerak, nanti kita akan nampak lah apa isu yang kita nak utarakan. Ada apa masalah, awak boleh melalui Aiman, okey, sebagai wakil awak di kelas. Dan cikgu awak kita dapat bergerak dengan ni lah. Dan cikgu akan sentiasa menyebut nama pelajar. Boleh je off video tu tak ada masalah, tapi cikgu akan awak berada di situ. Dan cikgu rasa Aiman akan masukkan Google Form untuk kehadiran hari ni. Okay, untuk kehadiran hari ni, so Aiman mungkin akan masuk Google Form dan macam mana lah nanti ada, cikgu tengok semua 57 hadir ni. Okay, so semua datang ni. Okay, kalau katakan awak tak dapat hadir, boleh sediakan MC dan juga surat pengecualian. Surat pengecualian yang mengatakan kamu tidak dapat hadir. Okay, sebab ni dalam rekod kita sebab biasa audit dia datang semua dia nak suruh kau. Dia akan tengok semua ni Tahun ni cikgu kena cikgu dah cerita dengan Afif tadi dia datang ambil Afif, cikgu cerita tahun ni tiba-tiba nama cikgu naik. Lepas tu dia pula pelajar, dia kena audit. Dia pelajar kena faham lah kenapa benda-benda macam ni cikgu menitik beratkan sebab dia akan disemak. Okey. So kalau tak ada pelajar, kita tundakan kelas kita secara online ni dengan tasbih kifayah dan suratul As. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir hari ini. So kita tutup kelas kita dengan tasbih kifayah dan suratul As.